sunnah kita buat. Sedangkan Allah yang nyatakan, Tuhan sekalian alam nyatakan fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi persoalannya, kenapa kita tak boleh ikut? Kenapa? Why? Awaknya. Saya ni perempuan, lahir Pening tau. IC 07. Saya lahir di Georgetown Hospital bersalin Pulau Pinang. Cek boleh, boleh cakap. Utara tak ada masalah. Cuma bila tang ceramah dia nak mari tak mari gitulah. Gitu. Kan? Awaknya kita tak boleh nak ikut baginda Ar-Rasul. Awaknya. Rupa-rupanya tuan-tuan, ayat tadi tak habis lagi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada sambungannya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk siapa Nabi ni? Yang boleh ikut Nabi ni siapa? Allah nyatakan dalam Quran, liman kana yarjullah. Orang yang matlamat hidup dia adalah Allah. Matlamat hidup dia tuan-tuan perempuan dalam setiap hal, dalam apa yang buat, kerana Allah. Makannya kerana Allah, minumnya kerana Allah, kahwinnya kerana Allah, belajarnya kerana Allah, datang ke bentalunnya pun kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Kalau kata dia meletakkan, hari ini tuan-tuan perempuan, bila sebut kerana Allah ini, bahasa mudah fahamnya, dia kita kata ikhlas. Saya bertemu dengan seorang guru saya, namanya Al-Fadhil Ustaz Amrul Aziz Cik Man. Dia merupakan timbalan mudir di Pondok Darul Naim dan juga mudir di Pondok Moden Kelantan. Saya jumpa dia, kata, Ustaz, saya ni Masya Allah, Tabarakallah Ustaz. Saya kata kat dia, rasa diri ni dhaif sangat Ustaz. Rasa macam kita nak mengajar-mengajar ni, rasa ilmu kurang sangat. Tak berapa pandai lah Ustaz. Nak dibandingkan dengan tutup guru, nak ajar orang, orang nak tanya soalan, macam mana Ustaz? Tapi pada masa yang sama orang panggil lah Ustaz, tapi segan lah kita nak pergi Ustaz. Macam mana Ustaz? Tuan-tuan tahu apa nasihat dia pada saya? Dia kata, Syekh, kita mengajar, kita belajar, yang paling penting ikhlas. Ikhlas tu yang paling penting. Nombor satu, ikhlas. Kalau ilmu banyak macam mana pun, tetapi keikhlasan tu tidak ada, tak boleh buat apa Syekh, dia kata. Ikhlas. Dan ikhlas inilah merupakan senjata paling ampuh untuk kita kalahkan syaitan. Senjata paling ampuh untuk kita dakwah orang. Tuan-tuan, nanti saya bawa satu kisah insya-Allah tentang keikhlasan baginda Ar-Rasul. Saya nak cerita pada tuan-tuan, pasal Cikgu Soekarno kata sampai pukul 12 sampai pukul 11 lebih kurang. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Jadi maknanya tuan-tuan, bila kata liman kana yarjullah, maknanya matlamat hidup dia adalah Allah. Maknanya mudah fahamnya bila kata Allah ni ikhlas. Kerana tidak ada ikhlas selain daripada kerana Allah, tidak. Tak boleh kata dia kerana lain tapi dia ikhlas, tak boleh. Ikhlas yang biasa sebut ikhlas ni apa, siapa tuan-tuan? Orang Indonesia. Orang Indonesia dia suka guna perkataan ikhlas. Kalau kata dia kena musibah, dia tak kata redha. Enggak apa Mbak, enggak apa Mbak, saya ikhlas. Biasa tak? Biasa tak tengok cerita sinetron? Kan? Biasa tak tengok TV Hijrah, dia ada Kedah dapat lagi TV Hijrah, dapat lah. Apa nak tajuk cerita apa tu? Islam KTP. Makcik tahu tak Islam KTP tu apa benda? KTP tu kartu tanda pengenalan. KTP. Orang Indonesia tak kata KTP, dia kata KTP, kartu tanda pengenalan. Saya ikhlas Mbak. Enggak apa, saya ikhlas, gitu. Jadi maknanya orang yang boleh ikut Nabi ni, nombor satu dia mesti ikhlas. Hidup dia mesti di atas keikhlasan dalam segenap perkara.
Kan, barulah dia boleh ikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah nyatakan orang yang boleh ikut Nabi ni liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Yang kedua, hari akhirat. Orang yang boleh ikut Nabi ni, perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi sekalian, yang boleh ikut Nabi ni adalah orang yang matlamat hidup dia adalah tadi tu Allah. Yang kedua, di fikiran dia membawa pada akhirat. Kan? Fikiran dia membawa kepada akhirat. Tadi ikhlas kerana Allah. Yang kedua, fikirannya membawa kepada akhirat. Semuanya dia akan membawa fikir kepada akhirat. Tak fahamlah Ustaz, macam mana nak kata orang berfikiran akhirat ni macam mana? Mudah je tuan-tuan puan-puan. Saya ringkaskan. Orang yang berfikiran akhirat ni, dia ada 3 perkara. Apa dia? Dia ada fikiran dosa pahala. Yang kedua, dia ada syurga neraka. Dan yang ketiga, dia ada halal dan haram. 3 benda ni. Kan? Kalau dalam bahasa paperwork, kalau tempat kerja saya nak gubal, kan? Nak gubal satu polisi ataupun satu satu kertas kerja, kita nak nyatakan matlamat hidup dia membawa pada akhirat, kan? Tak faham lagi, kita kena hurai. Yang dimaksudkan akhirat itu, dia masukkan dalam fikiran dia dosa pahala, halal haram, syurga neraka. Apa saja dia buat, dia meniaga, halal haram, dosa pahala, syurga neraka. Kan? Apa lagi? Kan? Dia urus keuangan, ekonomi dia, halal haram, syurga neraka, dosa pahala. Dia berpolitik, sama ada dia ahli politik ataupun dia nak mengundi, tak lama lagi dia nak mengundi, dia akan masukkan halal haram, dosa pahala, syurga neraka. Benda ni yang ramai orang tak ada tuan-tuan. Bila tak ada 3 perkara ni, dosa pahala, halal haram, syurga neraka, dia jadi jam. Tahu jam? Dia jadi jam. Dia jam. Dia akan jadi satu orang yang keliru, dia akan jadi satu orang yang tak faham, dia akan jadi satu orang yang mengarut. Sebab dia tak ada unsur 3 ni. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 3 perkara ni semua, dosa pahala, halal haram, syurga neraka, benda yang ke atas muka dunia tak laku, tapi akhirat sangat-sangat diharapkan. Dosa pahala tak laku atas muka dunia. Pagi tadi tuan-tuan pergi sembahyang subuh berjamaah tak? Pergi kuliah subuh tak? Balik kuliah subuh pergi kedai makan, nak bayar, saya nak bayar guna pahala tadi boleh? Makcik nak bayar guna pahala sembahyang subuh, roti canai 5 keping, token nak terima tak? Tak laku tuan-tuan puan-puan, dosa pahala tak laku. Tak laku. Ya, begitu. Kita tengok subuh